Rancangan Bicara Wanita, rancangan yang menyerukan Anda untuk berbicara bersama demi untuk mengubahkan ke arah positif, untuk menambahkan semangat kepada para wanita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia. Bersama lagi dengan kami dalam rancangan Bicara Wanita. Saya seperti biasa, orang yang sama, Aisyah binti Yusof atau Pak Asu untuk terus dalam rancangan ini. Dan juga satu rancangan yang bermanfaat sekali ya. Khususnya rancangan yang kita agak berkecek, akan bincang, akan berkira, akan kutip beberapa pengalaman dengan beberapa orang wanita yang bertugas dalam pada selatan kita. Tak kira tugas itu sebagai wartawan, sebagai pemimpin, sebagai politik, sebagai para bicara ilmu, para guru dan juga orang berpengalaman semua. Semua ini kami akan jemput untuk jadi satu rancangan yang kita boleh bicara. Media tengah ni untuk kita dapat pengalaman bersama. Kak Sudi pun nak pengalaman juga. Dan pendengar sendiri akan dapat pengalaman juga insyaAllah. Untuk hari ni dalam rancangan Bicara Wanita di akak pendengar, kita akan bersama seorang wanita yang bertugas dalam masyarakat kita. Khususnya beberapa hal dia buat di akak. Hal politik pun ada. Hal berkaitan kesihatan pun ada. Siwik masyarakat untuk membina masyarakat pun ada. Kita ada jemput seorang wanita yang hebat sekali ada akak pendengar. Dan juga dia seorang wanita yang komunikasi dengan kita dengan bahasa tengah boleh ada akak. Hebat ASEAN sengati. Alhamdulillah. Lagu mana bahasa Melayu kita masih lagi tetap. Kita kena jaga ya. Dan tak lain tak bukan. Dia adalah seorang wanita yang kita gelar. Kita duk dengar nama dia dalam tempat 3 wilayah demo duk panggil Bomo. Iaitu kita akan jemput Mo Pedau Tok Minah. Dia adalah seorang muslimah yang jadi orang panggil wakil rakyat. Dalam Thailand kita ni wakil rakyat 3 wilayah tak ada lain tak bukan lah. Dia lah. Kita duk panggil Bomo Pedau. Hari ni kita akan nak berkecek dengan dia. Pengalaman-pengalaman untuk kita boleh bersama dalam masyarakat. Khususnya kita atas dasar wanita. Wanita ni penting ke tak? Kena jadi orang yang khidmat masyarakat. Wanita ni penting ke tak? Kena duk ambil tahu tentang politik. Kita mai dengar Bomo Pedau kita. Dia nak royak gapo. Yang mana dia akan hubungkan dengan tugas dia sendiri. Hak duk bertugas duk kerja. Tak dasar seorang wanita muslimah dalam tempat yang kena kerja wiselarah atas cara hidup kita orang 3 wilayah. Dan tugas kita hak penting sebagai wanita mengikut cara-cara agama pula. Agama kita kena buat lagu mana sebagai tak dasar wakil rakyat deh. Orang panggil pemimpin jugalah ada kira-kira tu. Agama kita halusin cara lagu mana. Pekat tepat test setara mana. Pekat antara bangsa setara mana. Yang mana dalam mengikut kaji hak Civic Women sendiri tu pun ada kaji dengan hal ni. Cara-cara kita seorang wanita. Adakah lilaga? Adakah lagu mana? Kita main mengaji dalam rancangan kita bersama. Semua ada jawapan belakang. Tapi jawapan yang jelas, kalau bab agama, kita tanya Tok Guru. Tanya baba-baba. Kalau bab pengalaman, kita tanya orang buat kerja. Kalau bab kesihatan, kita nak tanya Bomo lah. Sebab pun rancangan Bicara Wanita kita pun ada sedia ni. InsyaAllah kita akan boleh mai dengar suara daripada Bomo Pedau selepas ini dalam rancangan Bicara Wanita. Sesi soal jawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Aisyah. Ya, Alhamdulillah hari ini untuk rancangan Bicara Wanita. Terima kasih banyak-banyak untuk peluang beri masa hari ini ya. Dan juga hari ini beberapa soal untuk satu penting sangatnya nak ke pengalaman daripada Bomo. Lepas tu beberapa hal lah atas dasar kita sebagai wanita yang bertugas. Khususnya di Bomo dalam media politik ya. Dan
hari ni Kak Su pun ada beberapa soalan. Khususnya nak tanya Bomo di segi semangat ya, Bomo sendirilah dalam bersama sebagai tugas wakil rakyat ya dalam lingkungan KJL Thai kita ya untuk menyelesaikan beberapa masalah khususnya 3 wilayah selatan kita. Ada semangat daripada mana tu? Ya. Ataupun perkara ni? Silakan Bomo. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu taala yang boleh saya bicara wanita dengan Kak Zu ataupun Aisyah. Sebelum tu minta izin saya cakap bahasa Melayu Malaysia, bukan Melayu Taning. Boleh Aisyah faham dan juga boleh tukar fikiran antara kita dua juga. Sebelumnya kenalkan diri saya dulu. Ya. Saya nama Dr. Pedau Tok Mina ataupun nama Melayu Dr. Zoraida Haji Zainal Abidin, wakil rakyat parti list daripada Parti Phumchai Thai. Boleh dikatakan saya lahir daripada keluarga politik. Apa yang saya nampak sejak kecil adalah bapa saya Ayah Ding ataupun Kunden Tok Mina Haji Zainal Abidin Haji Sulong Abdul Qadir Tun Minang. Beliau kerja untuk masyarakat. Tiap-tiap hari saya bangun pagi pada kecil lagi, saya nampak ada orang ramai datang ke rumah dengan berbagai cerita untuk bapa saya selesaikan masalah. Itulah timbul semangat saya yang pertama sebagai role model ataupun bab yang, dan juga tambah semangat yang kuat juga daripada sejarah keluarga Tuan Guru Haji Sulong Abdul Qadir Tun Minang ataupun saya panggil CD. Ya, dia berkaitan dengan kehilangan beliau dan rakan-rakannya 4 orang yang 60 tahunnya lepas. Apa yang dipasti ialah kehilangan beliau dan rakan-rakan tetap menjadi tanda tanya sampai sekarang, yang itulah boleh jadikan dua semangat yang saya rasa saya insya-Allah akan jadi wakil rakyat. Jadi satu lagi saya rasa keadilan, Pam-Yutit HAM masih dicari pada kawasan kita, kawasan ini. Jadi masa saya bertugas sebelum jadi wakil rakyat, saya bertugas sebagai pengarah kesihatan jiwa di kawasan Selatan Thai. Di bawah Kementerian Kesihatan pun dipanggil Sun Sukhapchit. Jadi kerja saya adalah menjaga kesihatan jiwa pada mangsa dan keluarganya. 17 tahun Kak Zo yang saya kerja tentang kesihatan jiwa. Boleh dikatakan kita kerja pada hujung pada akar masalahnya. Jadi kalau ada peluang selesaikan punca masalah, saya rasa itulah yang paling bagus. Dan sebelum ni saya kerjasama juga dengan bahagian akademik Mahavidyalai dan juga NGO Phak Pracha Sangkom, termasuk Ajaran Suraya, Rasidah Busu, Matani dan lagi banyak kumpulan wanita ataupun ibu-ibu mangsa daripada kekerasan di kawasan kita. Jadi kumpulan yang kita sebut kumpulan janda ataupun Satri Mai, kumpulan janda, kita berkumpul sampailah dia boleh penubuhkan salah satu organisasi yang dipanggil PAU. Saya rasa inilah menjadi tenaga bergerak yang paling penting kepada 3 wilayah Selatan Thai. Walaupun mengalami berbagai-bagai cabaran untuk kumpulan ini, tapi saya rasa alhamdulillah sampai sekarang kumpulan wanita, kumpulan janda yang dikumpulkan itu adalah sangat-sangat penting dan boleh kerja untuk masyarakat petani kita. Itulah jawapan saya dari soalan semangat. Ya, alhamdulillah ya. Memang semangat dia kerana beberapa hal yang membawa kita sebagai wanita ni nampak gambar kata ini adalah cia pertama membuat so minta panggil Bomo lah je. Dia kata tak ada back up mulut panggil Bomo saja. Boleh Kak Zu. Ya. Dan jadi buat kita nampak kata sebelum ni kita kata Bomo ambil semangat mana ni? Nampak gagah, nampak kuat, nampak bersemangat, senyum sentiasa. Dan juga setiap kali jumpa wanita tu ada
adalah patah kata yang wanita dapat suntik ambil guna dalam hidup sentiasa ada lagu tu. Apa rupa-rupanya Bomo adalah pakar dari segi kesihatan bahagia jiwa ya. Alhamdulillah. Sekali lagi, Alhamdulillah. berkaitan dengan saat ni Bomo sudah sentuh dah berkaitan asal ya, jalan ni berkaitan politik ya dan berkaitan dengan semangat dalam tugas saya beberapa hal. Tapi sikit lagi tugas saya sebagai wakil rakyat, sebagai wakil rakyat wanita semenjak tahun 2549 lagi ke Bomo? Ya, Betul tak? 3 tahun yang lepas. Ya. Oh, sampai sekarang ada beberapa masalah ataupun tidak kita wanita duduk atas jalan panggil wakil rakyat. Orang 3 wilayah. Adakah apa yang kita tepui rasa ini adalah masalah bagi kita wanita? Boleh tukar pengalaman dalam rancangan bicara wanita, silakan. Ya, Kak Zu, sebenarnya Alhamdulillah yang parlimen sekarang ni boleh dikatakan parlimen yang ke-25 pada negeri Thai. Dan parlimen sekarang ni ada saya saja yang seorang muslimah dalam parlimen. Jadi sebenarnya wanita yang ada di Dewan Rakyat sekarang, Dewan Rakyat Thai, terdapat 78 orang dari 500 orang itulah wanita daripada pilihan raya umum yang dikatakan 3 tahun yang lepas. Lebih kurang 15 dekat-dekat 16% daripada jumlah wakil rakyat semua seluruh Thai. Jadi taklah banyak kalau berbanding kepada negara jiran kita, Malaysia ataupun Indonesia. Jadi saya rasa perempuan ataupun wanita dengan politik adalah sangat juga penting untuk kita boleh kongsi ataupun share pendapat perempuan yang teliti daripada kalau kita berbanding dengan lelaki. Dan juga keadaan kekerasan di wilayah kita, saya rasa perempuan ataupun wanita ada potensi sebagai juru damai. Jadi setiap kekerasan, perempuan adalah orang yang mengalami penderitaan dan juga adalah mangsa kepada kekerasan semua di dunia ni. Jadi kalau bolehlah sebelum ni perempuan atau wanita ditempatkan di belakang lelaki, boleh dikatakan. Bagaimanapun wanita ada tempat. Kalau boleh, saya rasa saya nak sangat ada tempat di meja perundingan yang masa dipanggil peace process. Jadi proses kedamaian sekarang ni yang kerajaan Thai dengan pihak yang boleh dikatakan pihak sebelah lagi, parti A dengan parti B, dia ada perundingan atas meja. Boleh kalau kita tengok dua-dua meja, kerajaan Thai dengan pihak B, tak ada pun perempuan di meja tersebut. Jadi kalau boleh, saya banyak juga baca banyak jurnal atau banyak kajian ataupun research yang disimpulkan perkara-perkara yang penting. Kenapa perempuan atau wanita haruslah duduk juga di meja perundingan. Salah satu adalah perempuan secara intrinsik. Intrinsik maksudnya dalam kita memiliki moral keibuan. Betul kan Kak Zul? Keibuan yang datang daripada pengalaman sendiri. Jadi moral ibuan tu sebagai penjaga. Ini adalah asal kelembutan, boleh berhentikan kekerasan dan juga bolehlah membangunan jambatan antara satu sama lain. Yang ni perkara yang pertama. Yang kedua, ada contoh-contoh di Indonesia, di Ambon Indonesia, perempuan boleh jadi duta pendamaian. Dikatakan di tahun 2000 lebih. Ibu-ibu boleh ibu-ibu Muslim dan ibu-ibu Kristian di Ambon Indonesia, dia bekerjasama, dia tukar makanan, tukar fikiran, kata macam manalah kita nak berhenti kekerasan. Jadi yang kedua adalah yang saya sebut tadi, boleh jadi duta perdamaian. Dan
akhir sekali yang ketiga dikatakan konsep feminism. Feminism tu maksudnya ผู้หญิง ความเป็นผู้หญิง kewanitaan yang ada di dalam kita tu, kita selalu kita jadi wanita tu selalu melawan ketidakadilan. Apa yang tidak adil kita rasa tu dah tak boleh, kita kena buat apa-apa yang kita boleh dapat keadilannya itu. Kita juga anti, kita tak suka kekerasan. Jadi sifat-sifat tersebut tu adalah sifat wanita kita yang akan mudah menjadi juru damai. Jadi 3 perkara inilah saya rasa wanita kita, terutama wanita di 3 wilayah Pattani, Yala, Narathiwat, 17 tahun kita di dalam keadaan kekerasan. Jadi ramai-ramai wanita sudah ada semangat dan sudah duduk di depan ataupun bersama dengan lelaki-lelaki untuk bekerja sama, untuk cari dan untuk usaha dalam bina kedamaian. Jadi inilah saya rasa sangat penting. Jadi peranan wakil rakyat, seorang wakil rakyat yang boleh sokong apa yang kita nak masa depan, wanita jadi juru damai adalah saya Yun Yetik. Yun Yetik ni panggil gapo lah Kak Su bahasa Melayu. Bertegas tak? Yun Yetik tu lebih Yun kurang bukan Yun Yetik, Kosener kita pemikiran kita lebih sena kepada ahli parlimen kata nak bentukkan satu kamatikan ataupun komiti yang menjalani tentang kedamaian di Selatan Thai. Saya dah hantar kepada parlimen dah dekat 2 tahun dah, kata letaklah, lantikkanlah ataupun tubuhkanlah kena kamatikan yang saja sebutkan tentang kedamaian, proses kedamaian ni. Sebab saya nak sangat ada wanita ataupun perempuan boleh menjadi salah satu ahli komiti ini. Tapi sampai sekarang di parlimen tidak lagi ambil agenda ini dibincang. Jadi yang inilah sayang sekali sebab sampai sekarang ni dah tinggal lagi 1 tahun untuk nak lengkapkan term untuk jadi wakil rakyat. Wakil rakyat tu 4 tahun Kak Zu. Jadi yang dah lepas dah 3 tahun. Jadi saya ada masa nak kerja di parlimen ni hanya lagi setahun saja. Jadi harap insya-Allah kalau bolehlah parlimen luluskan, boleh ada tubuhan kamatikan yang tersebut ni, boleh saja jemput wanita jadi salah satu komiti. Inilah kerja yang berkaitan dengan wanita di parlimen. Dan satu lagi Kak Zu, kalau saya masih ada masa, sebab saya baru balik daripada Indonesia, Bali Indonesia, yang ada mesyuarat yang dipanggilkan Samacha Sahapap Ratha Sabha. Apalah nak di-translate kepada bahasa Melayu. Tak apa, kita nanti subs sekali lagi. Jadi macam ni, Thai adalah salah satu anggota member kepada UN, United Nation ataupun Sahak Prasashat. Ada anggota semua tu 178 negara seluruh dunia. Jadi tahun 2 kali dia akan jemput wakil rakyat ataupun wakil kepada senator, Semacik Uti Sabha, lepas tu Semacik Sabha Putih Rasadon dikumpul dan ada mesyuarat. Jadi kali ni saya adalah salah seorang saja wakil rakyat yang boleh serta, yang boleh masuk mesyuarat ini bersama dengan 4 senator daripada parlimen. Jadi ada peluang lah kali ni Tan Prathan Sabha Putih Rasadon, Tan Chuan Lik Pai bagi nama saya sebagai wakil kawasan Asia Pasifik. Salah satu adalah jawatan dipanggilkan penasihat kumpulan kesihatan. Dilantik semua 8 ahli parlimen daripada 178 negara. Ada mesyuarat di Bali pada 20 sampai 24 Mac Minakum yang lepas sebelum bulan puasa. Yang saya bangga dan alhamdulillah semua tu adalah ada meeting dia panggil mesyuarat
dua hala.ภาษาไทยเขาเรียกว่าประชุมทวิภาคี Mesyuarat dua hala adalah negeri Thai dengan negara apa pun tak apa yang dia sudi nak jumpa dengan negara Thai. Jadi dua negara yang saya nak sebut adalah Saudi Arabia dengan Indonesia. Jadi masa tu kita wakil daripada negara Thai, pada ahli parlimen tu boleh jumpa Dr. Abdullah Arshik. Dia jadi chairman ataupun pengurusi Majlis Ashura Saudi Arabia. Yang ni lah boleh kita berbincang masa perhubungan antara Thai dengan Saudi Arabia yang kita berhenti 30 tahun, sudah 30 tahun yang kita tak ada penghubung antara satu sama lain. Kali inilah kita boleh berhubung dan kita ada masa untuk bercakap lebih kurang 20 minit saja. Jadi apa yang kita berbincang adalah keadaan ekonomi dan juga pengajian, dan juga beliau Dr. Abdullah Arshik tanya juga berapa orang daripada Thailand tu boleh buat haji di Mekah setiap tahun. Saya jawab kata 500,000 orang yang dapat daripada negeri Thai buat haj di Saudi Arabia. Beliau tanya juga adakah mencukup ataupun kalau nak anggota ataupun nak kota lebih patut tu kita boleh bincang selepas ini. Saya rasa itulah sangat bangga dan alhamdulillah yang boleh kita jumpa dengan pengurus Majlis Ashura Saudi Arabia. Dan satu lagi yang berkaitan dengan kita, Kak Zu, adalah kita seorang wanita, ada juga peluang ada masyarakat Tohara dengan Indonesia, iaitu Puan Maharani. Beliau adalah anak kepada Megawati Sukarno Putri yang jadi Presiden Indonesia. Puan Maharani, saya minta izin Puan Maharani, dia jadi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat,เขาเรียกว่าประธานสภาของประเทศอินโดนีเซีย. Jadi Puan Maharani tu saya minta izin kata Puan Maharani, saya nak cakap bahasa, tapi yang datang dengan saya tu senator, dia cakap bahasa Inggeris. Puan Maharani pun kata boleh. Sebab saya pun cakap bahasa Indonesia, jadi saya cakap bahasa Melayu. Jadi yang saya beritahu Puan Maharani, kata saya sebagai perempuan, saya sangat bangga kepada Puan Maharani yang jadi perempuan pertama untuk Indonesia yang sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat. Dan juga saya jemput Puan Maharani ke Petani. Jadi insya-Allah. Kak Zu, yang saya boleh kesimpulan yang masa saya jumpa Puan Maharani tu adalah dua perkara yang penting. Yang pertama tu peranan perempuan di politik, dan yang kedua adalah bahasa yang kita berkomunikasi antara satu sama lain adalah kita guna bahasa Melayu. Dan alhamdulillah. Jadi pasal Kak Zu kata ataupun bicara wanita beritahu saya kata kali ni kita akan bincangkan dalam bahasa Melayu. Saya InsyaAllah. alhamdulillah, walaupun Melayu saya tak boleh cakap bahasa Melayu Taning, tapi kita boleh faham juga bahasa Melayu Malaysia. Alhamdulillah. Tak apa. Bahasa Melayu apa pun tak apa. Syaratnya kita boleh komunikasi dengan bahasa kita, iaitu Melayu, insyaAllah. Dan yang tu rasa bahasa yang sangat penting. Dan juga yang kalau Kak Zu ikut berita, ada satu berita yang saya rasa saya suka sangat. Saya gembira yang dengar, iaitu adalah berita yang keluar daripada Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Dikatakan saya amat berharap suatu hari nanti bahasa Melayu akan menjadi bahasa kedua ASEAN kerana lebih 300 juta penduduknya menggunakan bahasa Melayu dan merupakan bahasa Melayu adalah penutur ke-7 terbesar di dunia yang digunakan bahasa Melayu kita ni. Jadi saya galakkan pengajian untuk kanak-kanak, kita belajarlah bahasa Thai, bahasa English dan juga bahasa Melayu. Bolehlah kita berhubung ataupun berkomunikasi dengan 300 juta penduduk di seluruh dunia ini. Jadi alhamdulillah kita lahir di 3 wilayah
kita boleh cakap bahasa Melayu. Ya. Tapi macam mana bahasa Melayu tani, bolehlah kita lagi kerja kuat sikit, boleh kita juga tambah jadi Melayu, bahasa Melayu yang kita boleh komunikasi yang lebih banyak pada ini. Ya. Itulah tentang bahasa. Ya, Alhamdulillah. Sebenarnya bahasa Melayu petani pun di sekarang ni nak minta penuh-penuh guna bahasa Melayu tani dulu mula-mula. Lepas tu kita angkat taraf ke taraf ya dari segi apa dia panggil, guna bahasa yang lebih komunikasi dengan tempat yang Dengan lain. seluruh Orang dunia. lain. Ya, Betul Pak tu dia. Zul. Sebenarnya kanak-kanak kita tengok TV bahasa Thai. Komunikasi standard ni pun. Thai bukan Melayu Thai Melayu. Thai Melayu ke Thai Melayu Thai. utamakan. InsyaAllah kita usahakan bersama ya. Dan juga beberapa perkara yang Bomo beritahu saat ni tu, asal gambar nampak tu besar. Memang masa depan nanti insyaAllah kalau Tuhan umur panjang lagi kita ya, peluang setahun lagi yang Bomo bertugas dalam media politik ni insyaAllah akan berjaya apa saja yang hajat ya. Dan demi untuk orang Selatan Thai, khususnya 3 wilayah kita. Dan juga sebagai orang wanita yang ada penuh dengan keyakinan ya atas kebolehan seperti mana kita gambar di saat ni, apa saja yang peluang-peluang yang dapat oleh doktor kita ya, boleh lulus beberapa segala masalah dan juga boleh bawa peluang orang 3 wilayah ni ikut depan. Tak ada undur belakang tu. Nah, kalau kita tengok tu, pergi kat depan. Di sini, Bomo ada nak cerita. Saat ni Bomo rakyat dah kepada dengan kita. Katanya, nak minta kita akak lagi tarah komunikasi dengan bahasa Melayu biar banyak. Belajar bahasa Inggeris ke Thailand tu benar dah. Melayu lagi tambah ada. Dan kan beberapa juta orang kita kena kecek ni masa depan. Dan juga kalau ada peluang dalam media lain-lain lagi seperti mana di hari ni, macam kata Bomo tengah duduk tanam benih tu ya. InsyaAllah setahun lagi kita akan tumbuh buah-buah yang akan kita harap boleh makan kepada anak cucu kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Nak cerita apa lagi tambah di segi segi sebagai wanita kita atas kekuatan Bomo sendiri, atas keyakinan Bomo ni. Bomo orang Tino tapi ada keyakinan kuat. Lagu mana tu? Buat lagu mana? Ramai orang kita banyak kebolehan orang tiga wilayah kita ni Bomo. Orang Tino kita agak bijak juga kalau kita kira. Tapi tidak ada keyakinan untuk menghadapi beberapa perkara untuk pergi ke depan. Nak pergi sejakah ada batas rasanya. Nak pergi sejakah paling kiri paling kan. Agak apa hak Bomo duk buat Bomo tu ada keyakinan sangat untuk teruskan boleh nampak gambar hak saat ni tu. Silakan Bomo sikit sebanyak untuk dapat semangat kepada wanita kita hati. InsyaAllah. Soalan yang ni adalah soalan yang saya rasa jawapannya adalah keyakinan diri. Nombor satu, kita tanya diri sendiri dulu. Apakah ada dalam kita diri sendiri? Kita sudah sedia untuk masyarakat, kita dah buat apa yang wajib dari agama Islam kita, tanggungjawab semua kita sudah buat di rumah kita. Kata kalau jawapan adalah sudah sedia dan dah ada masa untuk masyarakat, barulah yang itulah boleh kita langkah kepada step yang kedua. Step yang kedua adalah peluang. Peluang yang kita ada sekarang ni, kita dah buat apa yang peluang yang kita dapat sekarang. Apa yang saya nampak, kumpulan-kumpulan wanita yang banyak kumpulan sekarang ni yang dia dibentukkan sebagai syomrom ataupun asosiasi ataupun semakum, banyak juga peluang yang kita dapat sekarang ni. Adakah kita buat dengan cukup kuat dengan tanggungjawab kita atau tidak? Satu, yakinan diri kita. Yang kedua, peluang yang kita ada dan kita dapat buat. Yang ketiga, ada keyakinan, ada peluang. Yang ketiga, adakah kita rasa kita sudah letih, kita rasa kita buat kerja dah banyak tapi hasilnya tidaklah yang kita diharapkan. Yang ni saya rasa kumpulan yang dah ada tu, kalau kita berbincang antara satu sama lain, kita boleh tahu masalah orang lain yang bukan masalah kita seorang. Bukan kita letih seorang kita, tapi kawan kita pun letih sama kita juga. Tapi apakah langkah yang kawan kita tu boleh dibuat sampai dia berjaya.
kita perkara ni lah saya rasa boleh jadi langkah yang kita nak step over ataupun bolehlah ke depan lagi. Yang ketiga, role model. Saya bukanlah saya jadi role model yang bagus sangat, tapi saya juga ada role model saya sendiri juga, iaitu bapa saya dan juga boleh dikatakan pada kecil lagi saya suka sangat nak tengok Perdana Menteri yang jadi perempuan daripada Pakistan, daripada Bangladesh, ia adalah Muslimah yang jadi Perdana Menteri. Saya cuba baca apa dia buat, apalah sampai dia boleh jadi Perdana Menteri pada negara-negara dia masing-masing. Tapi saya fun, kemimpian saya bukan nak jadi menteri, bukan nak jadi Perdana Menteri. Alhamdulillah saya rasa wakil rakyat adalah salah satu yang saya mimpi pada kecil, bersama dengan nak jadi doktor, nak jadi bomo. Yang tu juga doktor, bomo dan wakil rakyat adalah saya mimpi, adalah saya rasa saya ada langkah nak sampai ke situ. Jadi yang keempat adalah tujuan kita. Kita ada tujuan untuk buat apa. Apa yang kita mimpi dan kita dah sampai tangkat itu atau tidak. Kalau tidak sampai lagi, apalah cabaran. Cabaran itu boleh diselesaikan, boleh kita sendiri atau kita kena ada orang lain yang boleh, kumpulan apa pun yang boleh kita bincang atau ada kesimpulan yang bagus untuk kita. Dan juga inilah saya rasa 4 ataupun 5 perkara yang paling penting yang saya sebut pada ini. Kak Zu kata kumpulan Acan Surya, Rosidah Busu ataupun Pinari dia di Pontai Put, tapi juga bekerja di kawasan kita. Kumpulan-kumpulan inilah dia ada sokongan daripada organisasi luar negeri ataupun NGO daripada luar negeri, UNAIDS ataupun UN Women apa-apalah. Yang tu dah ada pengalaman daripada luar negeri. Bolehlah kita sikit sebanyak kita kumpulkan pengalaman daripada luar negeri, pengalaman pada sana sini dan juga banyak baca untuk kita berkumpul semua ni dan tanya diri sendiri apakah tujuan kita pada masa ini, dan juga bersama dengan agama Islam yang mengajar kita macam-macam, kita guna sepenuhnya atau tidak. Yang itulah saya rasa pengalaman saya yang selama 50 tahun. Masya Allah. Dan Alhamdulillah, sebenarnya 17 tahun yang saya bekerja sebagai pengawal kerajaan atau bengkarajakan. Pengalaman yang saya kumpulkan sebagai pengarah pusat kesihatan jiwa sangat-sangat berharga kepada saya. Boleh saya berhubung dan kenal banyak-banyak pihak. Jadi banyak juga yang saya rasa yang saya kena kerja dengan askar, dengan tahan, dengan polis, dengan temrut, dengan ada juga yang saya tak minat, tak suka, tapi sabar. Dan semua pengalaman tu sangatlah penting untuk kita simpan pada hati kita, dan kita boleh dikatakan cut claw ataupun screening cut claw bahasa Melayu tu tapis kan, tak tolong bomo tu. tapis yang mana yang bagus, yang mana yang tak bagus, boleh kita simpan semua pengalaman yang bagus, yang tak bagus tu. Jadi akhir kita pilih yang paling bagus untuk kita, untuk agama, untuk masyarakat, untuk sosial kita yang kita kena hidup sekarang. Alhamdulillah. Sebenarnya beberapa hal yang berkait dengan semangat dengan boleh kata jadi idol, boleh kata jadi contoh tauladan untuk beberapa orang wanita ya. Cara-cara bomo saat ni tu luar biasa. Ini adalah kenapa nanti nak tanya Kak Zu, kenapa kata luar biasa? Luar biasa sebab bukan semua orang wanita boleh buat sebegini, dan juga boleh tanya diri sendiri jelas dengan diri sendiri sebegini, bukan semua betul tak? Bagi pandangnya Kak Su, dan juga rasa beberapa orang wanita yang tidak boleh langkah ke depan kerana tak dapat cari jawapan diri sendiri. Yang tu penting Kak Su, itulah. Tak berani untuk nak dapat jawapan diri sendiri. Tak berani nak dapat
Kadang-kadang tahu Jawapan. jawapan tak berani atau jawapan sendiri. Jadi dia kenapa? Satu pengalaman, ilmu dan lain-lain lagi kemungkinan ya. Jadi beberapa hal yang doktor beritahu saat ni, bomo beritahu saat ni tu su rasa bukan semua gay. Tapi duk di kita usaha lah pulaknya. Nak buka hati kita, nak sedia secara mana ya. Hal tu datang kita masing-masing insya-Allah. Sikit lagi bomo kita dengan masa kita tak ada banyak sangat, tapi ada dua perkara yang rasa ingin saat ni bomo sentuh berkait dengan wanita yang turun mari bertugas dalam pada selatan kita seperti mana seorang yang pengalaman yang duk beri nasihat, beri ilmu kepada wanita kita detai kedamaian ya. Fikung nak kita panggil ke dulu nama gelar dia ke. Fikung. Kak Zul kenal Fikung. Nah, sebab Kak Su pun pernah masuk kursus dengan dia juga dan alhamdulillah kerana dia buat kita ada semangat di hari ni untuk terus tugas demi tempat kita Selatan Tai, 3 wilayah ini adik-adik kita ya. Hal ni nak buat lagu mana atas dasar bomo sebagai orang yang berpengalaman luas. Bagi Kak Su berpengalaman luas sangat-sangat, bukan sekadar dalam Thailand dan luar negara lagi ya. Untuk nak bina sepahami atas beberapa budaya yang berbeza ni. Kita budaya berbeza, bahasa contoh dan lain-lain. Kita nak buat lagu mana untuk tidak ada selisih faham ataupun nak buat sepahami antara satu sama lain. Silakan Bang. Ya, Kak Zul, yang ni soalan yang saya berminat sebab tentang bahasa Inggeris dia panggil culture, multiculturalism. Apalah bahasa Melayu. Berbagai budaya. Ya. Fikung dia agama Buddha, kita agama Islam, tapi kita boleh bekerjasama antara satu sama lain. Sebenarnya kita sebagai orang Melayu, sebagai minoriti di negara Thai. Jadi berbagai budaya, bangsa dan agama yang kita tinggal di negara Thai ini sangat penting yang kita kena hormat antara satu sama lain. Dan juga ilmu, usaha, pengalaman, peluang yang dibincangkan sebelum ni adalah sangat penting. Semasa tahun pertama saya jadi wakil rakyat, saya ada berbincang di Parlimen, di Dewan Rakyat tentang hari cuti untuk orang agama Buddha yang dia rayakan dia tu ada dipanggil Wansat dan Sip. Tak tahu nak translate macam mana nak cakap bahasa Melayu. Tapi hari ni adalah hari yang penting untuk agama Buddha. Dia nak juga kawasan kita ada cuti untuk hari raya Poso, raya haji. Ada juga kita cuti masa raya Cina, Wan Tu Jin. Yang ni pun sudah banyak tahun kita ada cuti pada 5 wilayah. Jadi orang yang ditinggal di Kungtep, Bangkok ataupun Isan, dia tak ada cuti ni. Tapi orang agama Buddha yang di selatan Thai. Selatan ni 14 wilayah. Dia kata taklah nak cuti untuk Wansat dan Sip. Jadi setahun sekali dia agama Buddha. Jadi saya adalah seorang yang minta Dewan Rakyat kata mintalah bagi cuti untuk adik-beradik yang agama Buddha. Jadi alhamdulillah 2 tahun saya minta baru dapat cuti yang tahun yang lepas. Inilah saya nak diberitahukan keindahan berbagai bangsa dan agama yang kita duduk antara satu sama lain. Kita bagi respect ataupun bagi hormat kepada agama dia pun akan hormat kepada agama ataupun budaya kita juga. Yang inilah yang Kak Zul yang beritahu tadi kata pikung, orang ramai kena pikung kalau kerja di apa panggil macam sangkom kena pikung semua. Pikung tak pakai tapi pikung selalu pakai apa panggil? Pakai sarung. Batik. Dia suka pakai sarung. Jadi kalau kita bagi respect ataupun bagi hormat pada orang lain, kita akan dapat hormat kepada kita sendiri. Itulah saya kena buka hati yang luas. Lagi luas kita akan dapat lagi banyak hikmat yang kepada kita sendiri. Jadi multiculturalism adalah salah satu yang saya rasa juga penting untuk negara ini. Saya belajar di Malaysia, dapat 2 ijazah
9 tahun dekat 10 tahun di Malaysia. Jadi apa saya ada pengalaman situ. Ada banyak cuti Kak Zu. Cuti raya memang dia ada. Agama Buddha Wan Visakha dia panggil Vesak Day pun cuti. Lepas tu Christmas untuk Kristian dia pun cuti. Ada lagi Indian hari Deepawali dia pun cuti. Jadi ada banyak cuti untuk negara untuk Malaysia. Jadi apa salah kalau negara Thai sendiri atau lebih lagi utama pada 3 wilayah kita, berbagai budaya, berbagai agama, kita boleh duduk sama yang damai kalau kita hormat antara satu sama lain. Ya, Alhamdulillah gamar sekali. Maksudnya kita kena hormat ke agama demo, barulah dia hormat ke kita. Kena hormat antara satu sama lain. Lepas tu kena faham pula antara satu sama lain. Demo, agama demo lagu mana, agama kita, lagu mana duduk sekali lagu mana. Satu hak asu boleh pergi kata-kata bomo rakyat saat ni. Selagi bomo untuk nak korek pernikah kasaran antara satu sama lain khususnya agama yang berbeza. Kita ni banyak mau kita khususnya duk berlaku-berlaku ni tak payah hebat agama masing-masing. Bomo boleh bui sebanyak untuk semangat pada anak cucu kita, wanita kita, kaum ibu kena dah ajak anak sikit lagi kan. Takut dengar rancangan bicara wanita kita ni boleh suntik, boleh ambil pergi guna dalam hidup hari-hari. InsyaAllah silakan. Ya, Kak Zu, masa dulu, masa saya kecil, saya ada kawan ataupun di sekolah tu ada macam-macam agama. Kita boleh juga tahu, Buddha dia buat apa. Dia kawan yang agama Buddha, dia pun boleh faham, boleh tahu kenapa kena semayang. Kita pun tahu kenapa dia kena pergi wat, temple. Okay. Juga kawan yang Kristian, kenapa kena pergi gereja, kena pergi board. Jadi kita sejak kecil lagi kita faham. Tapi sekarang ni lebih kurang 20 tahun, 30 tahun. Tak tahu Kak Zu dah, memang Kak Zu lagi muda pada saya. Mungkin pengalaman budak sekarang dia tak ada pengalaman. Kawan-kawan yang berbeza pada agama dia sendiri. Yang inilah saya rasa kalau ada peluang sekolah-sekolah bolehlah kita pergi melawat. Ada salah sekolah di Isan, saya teringat dah wilayah apa. Dia ditubuhkan oleh Muslim Isan di sana. Di sekolah tu ada Muslim, ada Buddha, ada Kristian. Yang dia adalah bawa kanak-kanak, murid-murid tu melawat di masjid, melawat di temple, melawat di gereja, tang bot, tang wat, tang masjid. Jadi sejak budak-budak lagi dia tahu kawan dia bukan agama sama dia. Yang ni adalah saya rasa kalau kita ajar pada kanak-kanak kecil-kecil lagi, bila dia besar, dialah akan faham. Bukan kalau tidak dia rasa alam kita ini ataupun log ni ada agama Melayu, ada agama Islam. Yang inilah kita buka hati yang paling luas. Dan saya rasa guam agama dan macam-macam bangsa Melayu, Thai, Cina, Kristian tu dia ada agama dia sendiri. Itulah kita kena beritahu kata semua agama adalah berharga kepada agama masing-masing. Bukan yang tak ada agama lain lebih bagus daripada agama. Macam mana nak beritahu Kak Zu cuba simpulkan sikit. Ya, insyaAllah. Terima kasih Bomo. Sebenarnya bukan semua agama genah pada sesiapa. Maksudnya setiap agama nak kepada kelebihan, kepentingan, nak ada harga masing-masing. Alhamdulillah Kak Zu, keng mak. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita masing-masing kena hormat dan kena mengaji, kena belajar. Kami dulu memang sengerti, Kak Sepung ingat dah, tapi rasa-rasa ada dalam mata pelajari kita kena mengaji gimari. Tapi sekarang ni tak nampak mana Bomo ni, bab-bab hari ni. Pergi mari gini ni, jika kau ketik, pergi ke masjid ni tak ada mana dia. Dulu ada juga kegiatan kutip siapa bersih apa tu gitu gini ni untuk nak. Masa Kak Zu ada juga ya? Silat-silat so masa kecil 3 kelas 1 tak silap so ada pernah pergi juga ada mata pelajari dulu kalau ke Rusia ni dia nak menggalakkan kita ada satu-satu beberapa mata pelajari lah, beberapa wicara lah dah kita kena ada ngajian ni. Mau kita learning tak pasti
tak ada ke tak rasa-rasa tak ada rasa-rasa lah. Oh, Alhamdulillah kita menggalakkan ya. Masa tak izin dah. Ya, Apa lagi mahu 1 Syah? minit. Jadi apa Silakan. nanti ada Serta perkara. kiriman selalu ada nak kirim apa untuk wanita Selatan Thai wilayah 13 kita sila selalu. Ya, jadi akhir sekali Alhamdulillah yang boleh kita berbual pada bicara wanita pada hari ini. Saya berharap dan berdoa di bulan Ramadan ini supaya kita dapat ikhlas, amanah dan bertanggungjawab, supaya apa yang penting kita dapat membela nasib rakyat tanpa kira kuam yang disebutkan tadi. Jadi akhir sekali, damai itu indah. Lagi indah kalau wanita boleh jadi sebahagian atas meja perundingan di wilayah kita. InsyaAllah. InsyaAllah. Rasanya kebolehan wanita kita siapa ni? InsyaAllah. Boleh. InsyaAllah. Nak Okay, terima kasih Bomo. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak untuk rancangan bicara wanita hari ni. Nampak masa tak izin dah, kita kena undur diri dulu. InsyaAllah ada masa ketika lain lagi nak jemput lagi Bomo ya. InsyaAllah. Ya, untuk hari ni Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pendengar semua, kita sudah dengar suara yang lembut manis daripada Mau Pedau Tok Mina. Kita sudah dengar loh manisnya suara. Bukan saja manis suara, pengalaman begitu hebat ya. Sebagai wakil rakyat yang merata-rata sampai ke luar negara. Alhamdulillah. Tengok ke bahasa cara kecek pun pada dah ada kat pendengar. Tapi kita syukur. Alhamdulillah, lagu mana sekalipun kita ada wakil rakyat kita, orang Tino yang khidmat masyarakat penuh-penuh hati buat kerana kebolehan wanita, untuk nak bina kebolehan wanita. Kalau kita tengok kata-kata daripada Bomo Pedau saat ni tu, Masya Allah. Nampak dia hebat sekali. Dia tu ada letak angin-angin tinggi, jauh sangat, untuk nak bina, untuk nak akak tu arah kehidupan orang rumah kita sepada selatan. Khususnya golongan wanita kita kena pergi ke depan dalam medan untuk nak bina masyarakat, untuk nak bangkit. Semoga boleh jadi contoh teladan kepada generasi baru. Jadi kalau kita tengok peluang yang ada tu, banyaklah. Dan juga kalau kita dengar pengalaman Bomo Pedau sendiri pergi ke luar negeri tu, orang puji. Kita orang Thailand boleh kecek Melayu, Allahu Akbar. Dia memuji, Alhamdulillah. Kita syukur dan kita kena sokong lah di segi orang panggil tugas kerja seorang wanita saat ni. Dan tugas itu adalah jalan yang baik, yang betul, yang diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada lakah di segi ajaran Tuhan. Kita nak bina untuk kebaikan. Untuk tidak timbul perbalahan. Kita elokkan orang panggil bak selisih pihak. Dan orang Tino ni, wanita ni, seorang yang Tuhan hantar mari jadi manusia yang boleh hubung gimari. Hubung untuk bicara, untuk berkira, untuk menyelesaikan beberapa masalah. Atas lembut, atas ayuan dia, atas kebijaksanaan, akal fikirnya. Atas leik di segi cara fikirnya. Ni tu habis kelebihan kepada wanita. Kalau kita dengar saat ni, kata-kata KJP daripada Bomo Pedau saat ni, Kak Su minta panggil Bomo Pedau lah. Kerana Kak Su pun lekat terbaik juga. Jadi dia pun panggil Aisyah, selalu panggil Aisyah nama penuh. Alhamdulillah, Kak Su suka lah panggil nama penuh Kak Su pun. Dan kita boleh tengok dah, yang mana pengalaman Bomo Pedau sendiri tu bukan saja jadi wakil rakyat hak 3 wilayah kita saja, hak Thailand kita saja, tapi boleh bawa kebolehan dia, boleh pergi orang panggil bawa pengesyoran orang mau kita kepada luar negeri. Pergi tukar fikiran luar negeri. Dan mau tahu juga kata orang Tino dalam Thailand kita, Muslim dalam Thailand kita, 3 wilayah kita ada kebolehan apa, dan nak ke apa lagi hubung kait di segi bab ekonomi, bab sedikit, bab beberapa perkara akan jadi peluang untuk kawan kita masa depan, akan jadi peluang untuk kita orang 3 wilayah masa depan nanti. Doalah bersama, semoga apa saja projek-projek, aturan-aturan yang baik hak Bomo Pedau letak saat ni tu akan berjaya, akan makbul, akan bui kemudahan daripada Allah SWT, insya-Allah ya. Untuk hari ni ada kakak pendengar rancangan bicara wanita, masa tak izin dah. Kena ucap berterima kasih setiap pihak, khususnya rancangan ni dan juga radio stesen ni.
masa sekarang serta dengan pendengar semua yang ikuti bersama dengan kami semua. Nah, terima kasih. Tak lupa juga Kak Su nak ucap banyak-banyak ribu terima kasih kepada Bomo Pedda sendiri sekali lagi. Nah, dan juga untuk hari ni ada gapo salah silap di segi KCP. Tutur kata Kak Su, harap minta maaf lah, takut ada salah silap. Nah, hak tak molek tak comel itu semua daripada kelemahan dia Kak Su, jadi minta maaf banyak-banyak. Hak molek comel itu semua daripada Allah SWT. Kita jumpa lagi lah pada masa yang lain insyaAllah. Untuk hari ni rancangan Bicara Wanita undur diri dulu sekadar ni dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program ini dapat sokongan modal oleh rakyat Amerika melalui Agensi Pembangunan Antarabangsa Negara Amerika Syarikat yang mana kandungan karya adalah tanggungjawab Civic Women dan tidak menggambarkan pandangan organisasi untuk pembangunan antarabangsa Negara Amerika Syarikat atau Kerajaan Amerika Syarikat dalam apa jua cara.